Profesor Dato' Dr. Abdul Monir bin Yaakob yang lahir pada tahun 1946 di Mengkarak Bera Pahang mempunyai pengalaman lebih 10 tahun sebagai pensyarah dan memegang jawatan Profesor Madya, Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mengimbas kembali khidmatnya, beliau pernah dilantik sebagai penolong Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, pada November 1997 dan kemudiannya dilantik sebagai Ketua Pengarah IKIM dari April 2002 hingga Mac 2005. Pada tahun yang sama juga, beliau telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Suhakam. Pernah berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah selama beberapa tahun dan kemudian dilantik pula sebagai Profesor di Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dari Januari 2006 hingga Mei 2007 dan sebagai Penasihat Akademik Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam dari Mei 2007 hingga 2009. Pengalaman dan penyelidikan beliau diteruskan lagi dengan menerbitkan lebih 20 buah buku yang memfokuskan kepada dua bidang, iaitu pentadbiran undang-undang Islam di negara ASEAN terpilih dan mahkamah syariah di negara minoriti Islam dan Islam terpilih, dan pernah memenangi anugerah buku negara sebagai buku kajian ilmiah terbaik 2016. Di perkhidmatnya, beliau banyak memberikan nasihat, menyumbang idea, cadangan, membangun serta membuat pembaharuan dalam membantu kerajaan menyelesaikan isu-isu semasa negara. Selama 26 tahun khidmatnya menabur jasa dan bakti, beliau telah menyandang pelbagai jawatan ahli majlis, ahli jawatan kuasa, ahli panel dan juga ahli lembaga puluhan institusi-institusi tertinggi negara yang seharusnya sentiasa kita kenang dan hargai. Tahniah kita ucapkan kepada Tokoh Mahal Hijrah 2023. Tahniah dan terima kasih kerana sudi bersama kami, Datuk Doktor. Dan ini merupakan satu peluang untuk kita melihat dengan lebih jelas lagi siapakah diri Datuk dan bertanyakan tentang bagaimana Datuk boleh terus berusaha keras meskipun telah mencapai kejayaan demi kejayaan. Alhamdulillah, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada RTM yang menyebut saya untuk persiaran pada pagi ini, bagi Malaysia. Dan bagi saya, RTM ni sesuatu yang dekat di hati saya lah. Kerana semasa saya di IKIM, selalu memanggil saya untuk menjalankan program di sini. Jadi pengalaman sebagai yang penonton lihat dalam pidato tadi, iaitu fokus saya adalah segi pendidikan. Jadi saya belajar, apa kata orang ni, life learning lah. Lifelong learning. Lifelong learning. Jadi saya belajar di 3 benua. Itu benua Asia di Malaysia, benua Afrika itu di Mesir, dan benua Eropah di London. Itu. Dan Datuk boleh berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan hasil kajian yang Datuk sendiri lakukan, seperti mana yang kita lihat memenangi anugerah sebagai buku terbaik tokoh, dan juga apabila Datuk telah bersiaran bersama kami di TV1 pada tahun 1996 dalam memperkenalkan pada ketika itu apakah itu hukum hudud. Di mana kita baru saja berganjak ke arah itu untuk meneraskan sistem syariah. Jadi Datuk sebenarnya merupakan seorang yang sangat luar biasa. Bermula sebagai seorang guru pada tahun 1970-an dan menjadi naib presiden UIM yang terakhir. Jadi ini merupakan satu perjalanan hidup yang luar biasa. Kalau kita lihat kepada pengalaman pengajian Datuk pula, University of London, Law 1977, dan Datuk kini sedang menghabiskan PhD yang kedua. Yang kedua. PhD. Ramai orang tak buat. Actually, pada umur yang begini ni jarang orang akan meneruskan untuk kaji knowledge nya. Jadi apa yang membakar semangat Datuk untuk meneruskan usaha-usaha pembelajaran dan pengajian? Jadi kalau tengok knowledge ni begitu luas ya. Kalau tengok pada awalnya saya fokus pada Islamic law. Kemudian saya fokus pada comparative law apabila saya buat master di London. Lepas tu yang ini yang kedua
PhD saya ialah fokus pada soal adat istiadat yang mengkaji dari segi manuskrip lama yang berada di, saya dah pergi ke Leiden University, saya pergi ke London dan juga Royal Society, dan 2 minggu lepas saya pergi ke Pustakaan Negara Indonesia untuk melihat manuskrip yang kita rasaan ni. Semua manuskrip ni yang tersimpan baik ni berada di tangan orang luar. Artinya macam mana dia sampai ke Belanda, sampai ke London, Paris, bahkan kemudian di Germany, di Jakarta tu kira-kira biasalah. Jadi hazanah kita ni berada di tangan orang. Satu yang saya realise, iaitu untuk mengkaji hazanah ilmu ni, sekarang ni kita belajar dalam konteks moden, ya. Semua banyak dalam Romi, okey. Tetapi hazanah asal tradisi Melayu ni rupanya dia bermula dengan knowledge daripada Jawi. All the manuscript dalam Jawi. Artinya kalau kita nak mengkaji hazanah ilmu yang tradisional ni, dia kena menguasai Jawi lah. Dia punya susunan ayat pun dia berlainan dengan sekarang ni. Ijazahnya pun lain dengan bahasa moden yang ada pada hari ni lah. Jadi that's the knowledge. Dan itulah yang terus membakar sebenarnya, Datuk. Ya. Apakah yang boleh kita pelajari daripada signifikannya kajian-kajian yang Datuk amalkan, dan apakah sumbangan kajian ini kepada masyarakat setempat yang sekarang ini kita sedang bergerak ke arah sains, teknologi dan sebagainya. Mungkin ramai yang berasa bahawa kajian ke arah kesusasteraan dan sejarah lama adalah sesuatu yang mungkin kita tidak perlukan. Pendapat daripada Datuk? Oh tidak, bagi saya lah, kita tidak boleh melupakan sejarah. Bukan hanya sejarah segi knowledge, sejarah knowledge sendiri, tetapi dalam konteks Malaysia ni, sejarah bagaimana Malaysia itu terbentuk pun satu perkara yang patut kita ketahui. Terutamanya hari ini, generasi yang ada pada hari ini ialah generasi yang tak melihat bagaimana pemimpin dahulu tu mencapai kemerdekaan. Sehingga mereka hari ini tidak memahami bagaimana perkara-perkara isu yang utama yang berada dalam pembagaian itu sedemikian rupa. Jadi sejarah ini sebagai trust untuk kita berbijak. Jadi kalau kita tak tahu sejarah, arti kita tak tahu bumi mana sebenarnya kita berbijak. Cuma kita berada saja di situ, tak tahu apa-apa yang berlaku. Jadi bagi saya sejarah ini satu perkara yang penting untuk diberikan kepada generasi kita pada hari ini lah, supaya dapat memahami sebenarnya sejarah Malaysia. Dalam konteks saya ni, saya dah sampai ke tahap ni kerana semasa saya menulis PhD di Kuliah of Laws UIA, iaitu supervisor saya ialah Allahyarham Profesor Tan Sri Marim, suatu negarawan lah pada masa itu. Dia pun pernah mendapat tokoh Malaysia, dan dia boleh katakan semua orang kenal dia lah. Dia daripada Cambridge University di sana. Jadi dia telah menarik saya bila saya menjadi pelajar dia untuk duduk dalam satu komiti yang kerajaan bentuk, iaitu Komiti Jawatan Kuasa Undang-Undang Syarak dan Sivil. Di situ kita pertama sekali kita melihat di Malaysia ni kita ada 2 sistem perundangan. Kalau di Sabah tu dia ada one mahkamah, iaitu Mahkamah Anak Negeri. Jadi di antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah ni, dia mahkamah syariah ni undang-undangnya agak ke belakang. Jadi tugas dan kuasa ni ialah melihat untuk bagaimana kita membekalkan undang yang begitu sepatutnya dirujuk oleh mahkamah. Jadi ini di antara perkara yang saya belajar yang kita sumbangkan kepada negara. Kemudian bila saya duduk di kerusi sebagai pengurusi Jawatan Keutuhan Jabatan Menteri yang pada masa itu popular kita panggil dia Pala, was di Timbalan Perdana Menteri, saya mencadangkan supaya melihat dari segi apa yang berlaku sekeliling, di antaranya ialah dari segi pegawai-pegawai polis wanita ni. Jadi pada masa itu dia taklah kita hari ni dia pakai elok, ada selendang kan, jadi celana hitam tu. Jadi saya cadangkan pada masa itu Tan Sri Muhammad Bakri sebagai timbalan IGP lah, saya kata, yang pernah di Bukit Aman.
kemukakan apa ni tahsin ini lah. Dia kata, Datuk, insyaAllah. Rupanya bila dia pegang IGP, dia suruh apply. Jadi ini merupakan antara sumbangan-sumbangan yang mungkin kita tidak tahu di sebaliknya apakah sebab dan juga tujuan yang dilakukan, tapi kajian-kajian Datuk telah banyak membantu ke arah itu. Seterusnya, bagaimana perasaan Datuk apabila dipilih sebagai tokoh Mahal Hijrah? Jadi untuk memilih di kalangan mungkin berpuluh orang mungkinlah di sana, kerana bukan satu agensi saja yang mencadangkan saya. Nama saya dicadangkan oleh Hakim lah, mencadangkan nama saya tahulah. Tapi kita tahu bahawa untuk memilih seorang itu bukanlah satu proses yang singkat dan mudah. Ada kriteria dia yang mungkin mereka letakkan. Kemungkinan saya ini memenuhi kriteria itulah, apa sumbangan kepada, terutamanya pada negara kita Malaysia, terutama dari segi sumbangan, kerana ini tokoh Mahal Hijrah ini lebih berat kepada sumbangan dalam bentuk pembangunan Islam di Malaysia. Satu perkara lagi iaitu kita tahu penjara ni, ya. Penjara ni polisi sejak zaman penjajah itu tak berubah. Di mana pakaian dia ialah t-shirt, apa ni, pagoda lebih kurang itulah, pendek dan seluar pendek putih. Jadi apabila saya sebagai ahli projek Suhakam ni, saya melihat beberapa penjara di negara ni, daripada apa nama ni, Johor Bahru, Perak, Pahang, sampai ke apa ni sebelah lain lagi. Dapati begitu keadaan dia. Saya beritahu pada pengarah penjara, tak boleh ke kita bagi ruang sikit pada banduan ni pakai pakaian yang lebih selesa lah untuk sebagai orang Islam lah, untuk menaikkan semayang. Kalau tidak, saya pernah tanya pada banduan tu, awak Muslim? Yes, saya betul Islam. Macam nak semayang? Dia pakai blanket. Jadi saya cadangkan kepada apa ni, kepada pengarah, dia tak boleh, Datuk. Pasal apa? Kalau kita bekalkan yang panjang ni, memang dia menjerat diri dia sendiri untuk bunuh diri. Dia nak avoid pula. Jadi akhirnya saya bagi tahu pada masa itu Tan Sri Abu Talib sebagai apa ni, pengungsi Suhakam. Saya kata nak kemukakan pada lebih atas lah. Bila ada pertemuan dengan Kepala Jamaah Mulia Imam Besar Agung, di masa itu sekarang ni apa ni, Raja Perlis, kata bukan bagi tuanku patut menyembah maklumat tentang perkara ini, setekan perkara ini. Tak lama lepas itu, kita dapati bahawa alhamdulillah lah, harapkan hingga hari ini ada kemudahan itu untuk banduan Muslim untuk menutup aurat dan menggunakan salatnya. Kerana bagi saya, kebebasan berada di mana lah. Ini merupakan antara sumbangan-sumbangan yang selari dengan niat dan hasrat ketokohan Mahal Hijrah itu sendiri. Pendapat Datuk tentang sambutan Mahal Hijrah di Malaysia, bagaimana ia diadakan setiap tahun dengan penggunaan tokoh Mahal Hijrah dan juga beberapa program-program kenegaraan yang lain yang menjurus ke arah sambutan tersebut? Ya. Banyak orang tanya saya, adakah negara Islam lain mengadakan sambutan Mahal Hijrah? Bagi saya, urusan hijrah ni, sambutan lah urusan bagaimana kita mentadbir negara. Setiap pimpinan tu ada style dia memimpin negara. Kemudian walaupun ada antara suara-suara mengatakan bahawa dari zaman Nabi tidak ada sambutan Mahal Hijrah, ya betul. Tetapi kalau saya dalam bidang Islam, kalau hukum dia kata, hukum itu berubah mengikut masa. Sedangkan Mahal Hijrah bukan satu hukum, satu praktis bagaimana kita nak membangunkan Islam. Bagaimana ada unsur-unsur perpaduan itu sendiri. Bagi saya, hijrah ini bukan hanya perpaduan Islam, tapi perpaduan dalam keseluruhan rakyat dalam negara itu. Bagi saya, itu tak menyalahi dari segi kehendak-kehendak maqasid Islam itu sendiri, syarat itu sendiri untuk mengadakan Mahal Hijrah. Terutama apabila kita melihat dari segi dikaitkan dengan Malaysia Madani, atau mungkin kalau ada apa-apa nak persoalan nak tanyakan, kita bincang kemudian. Malaysia Madani dan hubungan Mahal Hijrah. Setelah mendapat gelar tokoh Mahal Hijrah ini, anugerah yang begitu berprestij yang disampaikan oleh Syukur Baginda sendiri, apakah harapan dan hasrat Datuk untuk menyumbang, apakah perancangan Datuk untuk menyumbang kepada masyarakat setempat dan mungkin untuk membakar semangat masyarakat setempat agar mereka juga terus boleh menyumbang? Ya, pertama sekali apabila sudah menyebut tentang anugerah yang saya terima,
walaupun sebelum ini beberapa anugerah saya terima. Tetapi Pak kata orang ni, kalau kita mendapat kata-kata disebut soal anugerah buku, dia anugerah tu banyak jenis, banyak anugerah kan. Tetapi kalau majalah hanya satu je. Satu orang saja yang dapat tahun tu. Di kalangan mungkin berapa juta rakyat Malaysia kan yang beragama Islam, satu orang setiap tahun akan dipilih. Jadi bagi saya satu anugerah yang sangat-sangat penuh berarti. Jadi saya terima kasihlah kepada pihak yang memilih saya lah untuk mendapatkan, terutamanya kepada Seri Paduka Bina Mahkamah Agung yang telah berkenan untuk menyampaikan anugerah itu sendiri. Jadi kita dapati bahawa antara isu yang ada hari ini iaitu dari segi bagaimana kita nak memelihara bahawa Malaysia tu sebagai negara yang maju, bersatu padu dan kita menghormati antara satu dengan lain. Terutamanya dalam negara kita ini, kita berbagai kaum, berbagai agama, kita mesti ada rasa respect, hormat di antara satu dengan lain. Sebagai tunjang perkara itu. Jadi kalau kita tak menghormat, jadi sama bila negara kita akan nak membangun dengan cara yang lebih bersatu padu, maju jaya dan membangun dengan pesatnya. Supaya orang pandang bahawa tengok Malaysia, negara ini berkembang tapi mereka bersatu padu. Negara itu maju dan membangun. Alhamdulillah, begitulah amanat yang disampaikan oleh tokoh Mahal Hijrah sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Abdul Modir Yaakob yang merupakan tokoh Mahal Hijrah untuk tahun ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan terima kasih di atas jasa dan sumbangan Datuk Doktor kepada negara selama ini. Kita akan berehat seketika.